Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia, keizinan, maghfirah dan juga rahmat dan rahimnya, dapatlah kita bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Bukan sahaja kita dalam menjalani ibadah puasa, memenuhi keperluan sebagai seorang umat Islam, sebagai hamba Allah, memenuhi keperluan rukun Islam selain daripada mengucap kalimah syahadah dan juga solat 5 waktu sehari semalam. Kita juga bertanggungjawab sebagai hamba Allah yang beriman. Oleh itu, kita panjatkanlah puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kekuatan, kesihatan zahir dan batin kepada kita pada hari yang berbahagia ini, sehingga kita dapat, walaupun tidak berkumpul secara zahirnya, tetapi bolehlah dikategorikan sebagai satu perkongsian yang mana kita dapat bersama-sama di alam maya, di alam maya berkongsi mengenai sedikit ilmu persediaan, bukan sahaja dalam mendepani pandemik yang berlaku sekarang ini, tetapi dalam menjalani hidup kita sebagai seorang umat Islam tanpa kita lupakan keimanan dan ketakwaan yang sepatutnya kita suburkan setiap hari. Tidak lupa juga kita selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia daripada peradaban hidup, daripada keadaan yang jahiliah menuju kepada keadaan hidup yang moden sekarang ini, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan, dapatlah kita bersama-sama pada hari yang berbahagia ini. Walaupun tidak lama lagi kita akan menyambut Syawal dengan norma baru yang sangat hebat ujiannya, yang mungkin pada kita sekarang ini ianya sangat hebat kerana ini adalah pertama kali berlaku dalam hidup kita. Tetapi jujur dikatakan, setiap apa yang Allah berikan itu ada hikmah yang tersembunyi di kemudian hari, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Hikmah itu adalah sangat hebat hikmahnya, Jadi walau apa pun keadaan yang kita lalui, syukurlah kita kerana telah bertemu dalam ayat-ayat ini dan berkongsi sedikit tazkirah supaya dapat menjadi nilai tambah, bukan sahaja kepada diri saya sendiri, malah kepada rakan-rakan yang menonton, anak-anak SK Bandar yang menonton, mungkin ibu bapa yang sudi menonton bersama. Baiklah, apa khabar semua? Saya doakan, cikgu doakan moga semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Saya terima kasih yang tidak terhingga kepada Bunda Cikgu Rohayati yang sudi memberikan cadangan supaya saya dapat bersama dengan anak-anak SK Bandar pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan, guru-guru dan juga warga sekolah kebangsaan Bandar. Dan yang saya raikan, insyaAllah saya raikan anak-anak sekolah kebangsaan Bandar bersama dengan ibu bapa dan mungkin keluarganya yang sudi bersama-sama dengan saya pada pagi yang berbahagia ini. Kalau dapat kita lihat dan kita renung, seumur saya yang insyaAllah 40 tahun ini, inilah pertama kali keadaannya seperti ini berlaku. Tetapi walau apa pun yang berlaku sebagai umat Islam, waktu-waktu yang sebeginilah peluang untuk kita memperbaiki diri, meningkatkan ilmu pengetahuan
dan juga dalam masa yang sama menjadi hamba Allah yang boleh bersyukur. Cari di mana kelebihan dan kebaikan di sebalik apa yang berlaku. Di samping menjaga, memelihara, mengikut prosedur yang telah ditetapkan supaya kita dapat menjaga semua orang, bukan saja kita, malah semua orang. Semua orang, terutama insan-insan yang kita sayang. Kalau ibu bapa sayangnya kepada anak-anak, kalau anak-anak sayangnya kepada ibu bapa, kalau guru macam kami ada keluarga, tapi dalam masa yang sama kami juga sayang anak-anak, sayang anak-anak SK Bandar keseluruhannya. Mungkin dengan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, kalau kita ikut, kalau kita taat, insya-Allah kita akan bertemu dalam keadaan Syawal yang lebih meriah pada tahun-tahun akan datang. Baik. Oleh kerana sekarang kita berada dalam penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan selalunya kita raikan malamnya dengan meningkatkan ibadah, sebab kita tak tahu malam bila akan berlakunya. Malam apa dalam bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kalau ikut daripada ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Betapa Allah memuliakan malam Lailatul Qadar dengan setiap amal ibadah pada malam tersebut, sekiranya dilakukan dengan ikhlas, sekiranya kita lakukan secara istiqamah, insya-Allah lebih daripada 1000 bulan gandaan pahalanya. Begitu bernilainya malam Lailatul Qadar di hujung-hujung Ramadan ini. Di sini cikgu tak naklah bercerita mengenai, kalau kebiasaannya kita boleh tengok dalam buku-buku teks di dalam kelas mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Saya yakin semua anak-anak boleh tahu, semua anak-anak SK Bandar tahu, semua rakan-rakan faham mengenai amal ibadah yang perlu dilakukan pada bulan Ramadan selain daripada berpuasa di siang harinya, menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Yang penting, setiap apa yang kita lakukan, terutama sekali ibadah-ibadah seperti ini, pastikan ianya menjadi satu garapan ilmu yang membentuk keimanan dalam diri kita. Jangan kita lakukan ikut-ikut, tapi dalam masa yang sama kita tak tahu apa yang kita lakukan. Baiklah. Mengenai bulan Ramadan, kita semua faham, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak SK Bandar juga faham betapa wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ini, intipati dan juga kebaikan di dalamnya yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita bukan tak nak faham, tapi dalam keadaan tertentu yang kita ni agak lalai untuk memahami. Tapi tak mengapa, setiap detik nyawa, hembus nafas yang kita ada adalah peluang yang Allah berikan supaya kita menjadi orang yang lebih berilmu dan beriman. Jadi jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu tu boleh dipelajari dan boleh diperolehi di mana-mana saja pada zaman sekarang ni, lagi mudah. Kalau zaman dulu kita perlu ke pondok, mungkin baca kitab yang berbaris dan tidak berbaris untuk mempelajari ilmu. Tapi untuk masa sekarang ini, kita boleh memperolehi ilmu tu kadang-kadang di hujung jari. Tinggal nak cari yang bagus dan tak bagus. Baik. Di dalam bulan Ramadan tahun 2020 ini, kita diuji dengan satu pandemik yang amat luar biasa, COVID-19, coronavirus, macam-macam term yang seperti itu. Tapi kita semua faham COVID-19 dan coronavirus ini adalah wabak yang perlu kita jauhi, sebab dia mengancam nyawa, bukan saja nyawa golongan yang berusia, malah ia mengancam nyawa golongan yang muda yang mungkin ada penyakit, latar belakang penyakit kronik yang kita tak tahu. Malah kalau kita lihat di luar negara, ada juga yang melibatkan bayi. Kalau di Malaysia ni kanak-kanak. Jadi sebagai guru, sebagai bapa di sekolah kemasan bandar, begitu juga rakan-rakan yang lain, kami menitik beratkan keselamatan anak-anak rakan-rakan sekalian. Mereka anak kami di SK Bandar.
Tak ada sebab kenapa kami sesuka hati untuk tidak menjaga mereka dengan baik. Mereka adalah aset ataupun adalah satu akar umbi kemenjadian negara kita, kemenjadian agama kita, ke arah mana kita nanti. Malah bila kita lebih dewasa dan tua nanti, mereka inilah yang bakal memelihara dan menjaga, memartabatkan kita nanti. Baik, pandemik COVID-19 merupakan satu wabak yang besar. Kalau pada zaman Rasulullah dulu ada wabak taun, ada wabak lain, yang mana Rasulullah bila melihat keadaan-keadaan seperti wabak yang begini berlaku, Rasulullah ada hadis yang kita boleh dengar, yang mana hadis itu meminta kita supaya menjauhi wabak ini untuk menyelamatkan nyawa kita, untuk menyelamatkan keluarga kita. Yang pastinya salah satu daripada hadis tersebut, hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yuridanna mumridun ala musih. Yang maksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Itu dalil hadis yang sangat ringkas. Ianya sangat ringkas dan mudah difahami. Tapi ada salah satu daripada hadis Rasulullah SAW yang mana Nabi telah memerintahkan mereka yang berada dalam wabak untuk tidak keluar daripada kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan tidak memasuki kawasan yang ada wabak tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim ini bermaksud, apabila kamu mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar ataupun lari daripadanya. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bukan hadis yang suka-suka doa tak ada. Kalau semua hadis yang tak kena pada badan kita, tiba-tiba kita nak mendoakan hadis tersebut, belajar balik, buka balik kitab. Kita ni seronok mendoakan hadis, tapi dalam masa yang sama kita nak cari yang sahih tu susah. Itu tak bagus dia. Okey, salah satu daripada kisah Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan wabak sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan Syawal. Baik, ini saya ingatkan pada hari yang berbahagia ini, saya lebih fokus kepada 3 perkara yang paling penting. Pertama sekali mengenai wabak COVID-19, Ramadan di COVID-19 dan juga Syawal yang bakal kita raikan dalam keadaan COVID-19 ini. Okey. Salah satu daripada hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah didatangi oleh sekumpulan orang daripada Bani Thaqif untuk berbai'ah. Berbai'ah ni macam berpersetujuan ataupun berkumpul bersama ataupun mencari persetujuan bersama untuk mendapat support insya-Allah lah, supportive. Dan salah seorang daripada mereka menghadapi sejenis penyakit yang berjangkit. Nabi SAW mengutuskan kepadanya dan tidak bersentuhan dengan dia, seraya berkata, sungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Muslim. Daripada ketiga hadis yang telah diberikan tadi, jelas menunjukkan bahawa Rasulullah menitik beratkan apabila berlakunya sesuatu pandemik wabak seperti ini, bagi kita yang insya-Allah sihat, jangan mendekati mereka yang kita rasa ataupun yang kita tahu mereka tidak sihat. Sebab itu bila berkumpul di khalayak umum seperti mana SOP ditetapkan oleh MKN, kita tak boleh berada dalam keadaan yang terlalu dekat. Dia ada jarak, dia 1 meter, 2 meter. Setengah negara mengamalkan 2 meter. Maka di Malaysia ni ia cukup sekadar 1 meter. Ikut line yang ditetapkan kalau kita pergi pasar raya tu kan. Sebab jarak yang dekat, kita mudah dapat sakit wabak tu, mudah menjangkit pada kita. Bukan saja dengan sentuhan, mungkin orang tu bersin, batuk, mungkin juga daripada air liur, kita tak tahu, masih dia bercakap terbias, kita tak tahu benda-benda seperti ini, wabak seperti ini. Jadi kita ikut,
Ini berdasarkan daripada 3 hadis Rasulullah tadi secara jelas. Macam kita perlu menjaga dan memelihara diri kita dan juga orang lain. Sebab bila kita keluar, memang kita seorang, tapi bila kita balik, kita bawa apa yang kita dapat itu untuk keluarga kita. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada keluarga kita. Kita juga tak tahu sejauh mana kesihatan ahli keluarga kita. Jadi untuk pandemik ketika ini COVID-19, memang walaupun kalau kita tengok dia punya data, dia punya jangkitan yang positif makin berkurangan, Alhamdulillah. Tapi kalau kita belajar, kalau kita mendalami ilmu berkaitan dengan penyelidikan, sebenarnya graf tu masih belum dikatakan sebagai pemutus untuk kita selamat. Dia masih ada. Titik graf tu masih berubah-ubah. Jadi kita tak tahu, dan kita harap sangat daripada Allah SWT agar ia daripada 3 angka jadi 2 angka, dan mungkin jadi 1 angka, dan lepas ni mungkin tak ada langsung. Kita kena berdoa setiap hari dalam solat kita, dalam hati kita. Kadang-kadang waktu kita nak pergi ke kedai beli barang nak raya memang semua tengah sibuk, anak-anak pun sibuk nak main bunga api bercun whatever. Walaupun saya tak galakkan, kita tak galakkan perkara-perkara ini, tetapi tolonglah jaga diri masing-masing dengan baiknya. Baik, di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya berkaitan dengan ibadah ketika pandemik COVID ini, seperti mana yang telah ditetapkan oleh ulama kita ataupun bahagian yang menyusun mengenai ibadah daripada agama Islam masing-masing, negeri masing-masing, begitu juga JAKIM telah menetapkan beberapa prosedur utama yang selalunya kita buat dengan jemaah. Contoh dia solat tarawih secara berjamaah beramai-ramai, solat Jumaat secara berjamaah. Semuanya terpaksa kita limitasikan. Sebab kita faham yang pergi ke masjid kebiasaannya orang yang lebih berusia. Memang ramai yang muda, tak dinafikan, memang ramai. Tetapi yang berusia pun pergi ke masjid sama. Kita jaga mereka, kita sayang mereka, dan kita kena redha dengan keadaan sekarang ini. Ikut SOP itu. Kiranya pada bulan Ramadan tahun ini mungkin kebanyakan daripada kita bertarawih di rumah, belajar dan jadi imam. Untuk anak-anak pula masih inilah, anak-anak SK Bandar bersama dengan bapa masing-masing bersembahyang, bergurau senda, rehat sekejap, sambung balik sembahyang tarawih. Macam saya buat dengan anak buah saya yang berdekatan di sini. Alhamdulillah, perkara seperti ini walaupun nampak agak berat pada mulanya, sebenarnya ianya adalah satu kemanisan kekeluargaan ketika pandemik ini. Kita pupuk semangat rasa kasih sayang itu. Kalau sebelum ni kita pernah jadi imam, kali ni kita jadi imam untuk sembahyang tarawih, sembahyang tarawih ringkas lah, tak payahlah nak baca satu Quran. Kalau contoh tuan-tuan boleh hafal satu Quran ataupun letak Quran yang besar dekat depan, tak ada masalah. Bagi mereka yang hafal hanya juz amma, tak ada masalah, asalkan kita dapat bersama untuk menunaikan tanggungjawab kita ketika Ramadan ini, bertarawih bersama. Untuk anak-anak, masa ni lah belajar betul-betul ilmu agama. Sebab kadang-kadang ayah suka anak-anak ni jadi imam. Bila kita jadi imam, seronok. Tengok ayah kita sembahyang dengan kita. Perkara sebegini yang sebenarnya memupuk kekeluargaan tu supaya lebih baik. Baik, berdasarkan nas agama, para ulama telah membahaskan beberapa keadaan yang bolehkan seorang itu dikecualikan daripada solat berjamaah serta solat Jumaat. Di antaranya kecuali keadaan sekitar sekarang. Ketika sekarang ni pandemik, jadi mungkin ada yang tak memahami keadaan ini. Mereka akan cakap kena solat Jumaat juga. Tak, dia memang dalam keadaan sekarang ni dipermudahkan supaya kita tak solat Jumaat, tapi bukan membawa maksud kita kena tinggalkan solat Zuhur. Dekat rumah kita masih ada keluarga, boleh solat berjemaah dengan keluarga. Jadi Ramadan seperti biasa, cuma mungkin agak tak ada dengan bazar Ramadan, dia tak ada. Tapi tak apa kan, masa ada kedai-kedai yang tepi COD banyak zaman sekarang ni. Saya pun COD saja.
Kadang-kadang malas masak, kadang-kadang penat sebab anak masih kecil dan tengah aktif. Jadi suami isteri kerja sana sini daripada pagi. Dia agak, tapi tak apa, untuk ibu bapa, rakan-rakan guru, inilah masa kita aktifkan COD. Kita tolong ekonomi umat Islam yang ada kan. Jadi Ramadan dia masih berjalan seperti biasa. Kita puasa seperti biasa, untuk anak masih puasa seperti biasa. Mungkin keadaannya lain. 30 Ramadan insyaAllah, 30 Ramadan kita berada di rumah. Untuk anak-anak sekalian bandar berada di rumah, tapi jangan lupa mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran, asal balik baca Al-Quran sehari sehelai pun tak ada masalah. Sehari satu muka surat tak ada masalah. Ya, perkara seperti inilah akan membantu anak-anak kita menjadi seorang yang lebih berilmu, menjadi seorang yang mungkin ke tahap soleh dan solehah, yang mereka inilah yang akan memandikan kita nanti. Mereka inilah yang akan mendoakan kita nanti bila kita dah tak ada. Jadi 30 hari Ramadan ini adalah peluang yang sangat besar Allah untuk kita untuk mendekati anak-anak kita, membantu memperbaiki ibadah mereka. Baik, InsyaAllah mengenai maqasid di dalam membentuk paduan keagamaan ini, semua ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian dah mudah untuk dapat data. Tengok dalam internet, kita boleh belajar, masuk elemen Jakim, masuk laman MUIS, Majlis Agama Islam Singapura pun dia banyak cerita mengenai COVID-19. Kalau yang lagi menggunakan bahasa Arab, mungkin kita boleh pergi tengok Majlis Agama Islam Arab Saudi. Ada juga dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris menceritakan mengenai kaedah-kaedah berpuasa ketika pandemik seperti ini. Tak banyak beza, cuma mungkin ibadah secara berjamaah seperti solat berjamaah, solat Jumaat, mungkin juga berbuka puasa iftar secara berjamaah ramai-ramai pun tak boleh. Kita ikut prosedur itu supaya ia membantu kita semua di kemudian hari. Baik, di dalam bulan Ramadan juga kebanyakan amal ibadah perlu momentum yang stabil. Sebagai contoh, kalau hari-hari biasa pada waktu pagi ada setengah daripada kita membaca Al-Quran lepas subuh, teruskan ketika bulan Ramadan. Mungkin tak selalu, sebab kadang-kadang kita ngantuk, tapi tak mengapa, malam sambung ngaji sikit, tak ada masalah. Saya faham ada di kalangan anak-anak ni busy, mungkin pada bulan Ramadan ini membantu keluarga berniaga sedikit, tetapi InsyaAllah kalau dengan masa yang Allah berikan, anak-anak mungkin ada lebih masa untuk mengaji sekejap, untuk mengaji sekejap, baca Al-Quran, semayang jangan tinggal, taat kepada kedua bapa pun jangan tinggal. Dalam masa yang sama juga ibadah puasa wajib dibuat. Okey. Lagi beberapa hari pula kita masuk ke fasa Aidilfitri. InsyaAllah tak mulai kita masuk ke fasa kepada kita akan sambut Aidilfitri yang akan datang pada kita. Bagi orang yang beriman, perginya Ramadan pada tahun ini adalah satu kesedihan yang sangat sedih. Pada zaman Rasulullah SAW, betapa ramai sahabat Rasulullah SAW yang menangis di hujung-hujung Ramadan sebab tak tahu kita dapat berjumpa Ramadan lagi pada tahun hadapan tak. Kita tak tahu kita dapat berjumpa lagi Ramadan pada hadapan tak. Kita tak tahu macam mana keadaan Ramadan pada tahun hadapan. Jadi walau apapun persediaan kita untuk menyambut Aidilfitri juga jangan diketepikan. Okey, pada hari raya Aidilfitri sebenarnya kita kena sambut, kita wajib sambut. Sebagaimana daripada hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abi Umamah, daripada Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya tidak akan mati pada hari dimatikan hati. Akan sampai satu masa sebelum kita dikumpulkan pada hari akhirat, banyak pergolakan yang berlaku, fitnah dunia yang berlaku, dan pada ketika itu Allah akan matikan hati-hati orang yang tidak beriman. Cara menghidupkan hati-hati kita supaya pada hari tersebut sentiasa mengingati Allah dengan bertakbir pada malam hari raya. Takbirlah sebanyak mana pada malam hari raya. Kalau tak mampu bertakbir sebab penat, pasanglah TV dan radio tu takbir.
pasanglah handset kita, YouTube kita takbir. Sekurang-kurangnya ia menjadi halu telinga, dan dalam masa yang sama kadang-kadang kita akan terlafaz sendiri. Kita meriahkan Aidilfitri itu walaupun dalam keadaan kita tak boleh ziarah. Dalam keadaan yang pandemik masih teruk seperti ini kategori agak teruk lah. Tapi taklah sebelum ini, ini kita masih perlu berjaga-jaga. Mungkin pada hari raya Aidilfitri ini ada di kalangan kita tak boleh nak balik ke kampung, ada di kalangan kita tak boleh nak tengok mak kita. Untuk orang-orang yang dewasa, untuk anak-anak SK Bandar tak boleh nak tengok nenek mata. Kita bantu mereka sebagai warga penjaga, dan anak-anak SK Bandar fikirlah cara baik. Dengan cara ini sebenarnya kita membantu menyelamatkan nyawa orang yang kita sayang, iaitu atuk dan nenek dan ibu bapa kita. Tapi jangan lupa untuk memeriahkan malam hari raya Aidilfitri yang akan kita sambut malam ini dengan takbir. Takbir hari raya Aidilfitri. Sekiranya kita bertakbir hari raya Aidilfitri tidak cukup sekadar berlafaz tanpa mengetahui maksud dia. Zaman sekarang ni banyak kita boleh dapat maksud hari raya Aidilfitri. Mungkin saya akan kongsikan nanti sambil-sambil takbir baca maksud dia. Bagi orang yang betul-betul memahami maksud takbir hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil-Adha sama, bila ia menusuk ke kalbu kita akan rasa sedih, sangat sedih. Sebab apa? Sebab di dalam lafaz takbir itu sendiri menunjukkan berapa kerdilnya kita di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa maha besar, maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadirkan Ramadan tahun ini dengan ujian seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menghadirkan COVID-19 itu ke negara kita dengan pelbagai jalannya yang kita tak jangka. Tapi tak mengapa. Jadilah orang yang ikhlas. Daripada sudut sejarah kita masuk ke dalam bab lain. Saya dapat bab yang tadi. Daripada sudut sejarah, solat hari raya Aidilfitri, kita masuk ke bab solat, disyariatkan pada tahun pertama Hijrah berdasarkan riwayat Abu Daud daripada Anas ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Penduduknya mempunyai dua perayaan yang disambut sejak zaman jahiliah. Lalu baginda Rasulullah SAW menggantikannya dengan dua perayaan yang lebih baik, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil-Adha. Hukum solat Aidilfitri adalah wajib pada sisi mazhab Hanafi. Saya nak cerita masalahnya. Ahmad pula, mazhab Ahmad berpandangan bahawa Imam Ahmad pula berpandangan bahawa hukumnya ialah fardu kifayah, manakala pada mazhab Syafi'i kita, mazhab Syafi'i dan Malik, hukumnya ialah sunat muakkad. Waktunya bermula bila terbit matahari pada kadar 1 rimah dan berakhir sebelum tergelincir matahari. Solat sunat hari raya Aidilfitri ini sebaiknya dilakukan kalau kat Malaysia ni jam ditetapkan pada jam 8 pagi. Maksud dia bangun pagi-pagi tu siapkan kita semua anak-anak. Kalau dalam keadaan sekarang ni kita tak payah pergi masjid. Kalau yang ada terlibat dengan mungkin dapat jemputan untuk solat jemaah di masjid, sebab sekarang ni kalau nak pergi masjid dia ada jemputan kan daripada polis, daripada Majlis Agama Islam untuk kita ke masjid sembahyang sekali berjamaah. Kalau yang tak dapat jemputan tu sembahyang kat rumah dengan anak-anak kita, dengan isteri kita. Untuk anak-anak sembahyang dengan ayah kamu. Kalau ayah kamu tak tahu, kamu imamkan, tak ada masalah, sembahyang. Tak apa, bawa handset tengok kat tepi, letak kat tepi, tak hafal Al-Quran, ambil Al-Quran pilih-pilih. Lafaz solat sunat hari raya Aidilfitri, usolli sunatan Aidilfitri. Usolli sunatan Aidilfitri, rakaat ini kalau nak jadi imam, kalau nak jadi makmum. Billahi ta'ala. Billahi ta'ala. Kaifiat solat sunat hari raya Aidilfitri ini sebenarnya sangat ringkas, sangat mudah. Saya akan kongsikan nanti kaifiat dia secara ringkas dalam bentuk penulisan supaya anak-anak SK Bandar dapat tengok, nanti kongsikan dekat WhatsApp ibu bapa supaya semua dapat tengok cara pelaksanaan solat sunat hari raya Aidilfitri ni. Kalau kita terpaksa jadi imam, kalau kita perlu jadi imam.
Sebab kalau sebelum ni kita ikut imam je, kita ikut imam ni. Yang kali ni kalau ya ibu bapa ni, ayahnya nak jadi imam, atuk menjadi imam, jadilah imam. Kalau tiba-tiba ayah dengan atuk dia mungkin ada kekangan minta anak-anak SK Bandar jadi imam, boleh ikut. Mudah je, tak susah. Mungkin khutbah dia sebab ada perkongsian lain yang khutbahnya lebih ringkas, kita ambil yang wajib je. Kita wajib je. Jangan ambil yang panjang lah. Kalau nak ambil yang panjang pun saya akan kongsikan lah. Sebab daripada Mufti Perlis, dia orang dah keluarkan lah, Majlis Islam Perlis dah keluarkan lah contoh-contoh khutbah ketika pandemik COVID ini. Jadi ibu bapa ataupun kalau guru-guru, warga kerja SK Bandar nak bersedia awal, alhamdulillah, kita boleh teruskan. Baik, pada Hari Raya Aidilfitri, perkara-perkara yang menjadi sunat pada Hari Raya Aidilfitri, macam biasa bangun pagi, terus mandi sunat Hari Raya Aidilfitri untuk anak-anak SK Bandar. Mandi sunat Hari Raya Aidilfitri. Kemudian jangan lupa menghidupkan malam Hari Raya Aidilfitri dengan takbir itu teruskan. Saya rasa insya-Allah walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, siaran-siaran di televisyen agak menjurus ke arah keagamaan. Itu bagus untuk satafa rohani anak-anak SK Bandar. Mandi itu pastikan badan yang bersih. Potong kuku. Kalau rambut tak dapat gunting, tak apalah, kemaskan rambut. Sebab sekarang ni tak boleh ambil rambut. Kalau nak botak, ada mesin botak lah. Kemudian bersedia di tempat solat. Kalau yang boleh pergi masjid, boleh pergi masjid awal dan tempat bertakbir. Kalau yang tak dapat pergi masjid, bersedialah dekat tempat solat dekat masing-masing. Okey. Dan yang paling penting, sunat bersarapan sebelum bersolat. Untuk solat Hari Raya Aidilfitri, untuk Hari Raya Aidilfitri, sarapan dulu baru solat. Kemudian menzahirkan keceriaan, kemesraan walaupun kita dalam keadaan pandemik dalam keluarga itu sendiri, jangan bersedih. Kena zahirkan keceriaan, kegembiraan, salam bersalaman, maaf memaafkan, maaf memaafi dan maaf memaafkan. Kita minta maaf dan juga kita kena maafkan. Sunat menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri ini sebenarnya dia salah faham, tapi tak mengapalah. Takkan nak pergi padang depan rumah tempat parking ke apa, orang semayang kan, parking semayang kat dalam rumah. Baik, itu adalah kaifiat perkara sunat pada Hari Raya Aidilfitri. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, kalau hari raya, kalau dalam keadaan biasa, kalau bukan dalam keadaan pandemik sekarang ini, mungkin solat sunat Hari Raya Aidilfitri ini boleh kita amalkan dengan cara yang lebih sunnah. Sunnahnya kita pergi ke masjid, ikut satu jalan dan pulang ke jalan yang lain. Tapi dalam sekarang ni semua pergi masjid naik pakai kenderaan, kecuali kalau jalan kaki. Jalan kaki kalau kita pergi ke guna jalan lain, balik ke jalan lain, kita pergi ke orang yang berbeza dan kita boleh salaman dan minta maaf. Dan sekarang ni semua naik kereta, angkat tangan je lah. Ucap semayang raya lah. Kalau selisih jalan sempit tu bolehlah ucap semayang raya. Kalau untuk anak-anak, memang ketika yang seperti ini, inilah waktu untuk anak-anak SK Bandar jumpa kawan-kawan, salam. Tapi untuk tahun ini kita kena ikut SOP. Tak apalah, kita tak jumpa lagi, kita tak jumpa siapa-siapa kawan-kawan kita boleh guna phone call macam sekarang ni, guna maya, panggilan secara maya, video call, ada boleh guna WhatsApp, macam-macam lah, cara masing-masing. Yang rajin berTikTok lah, nak minta maaf pun kena TikTok dulu. Tu masing-masing cara masing-masing. Yang penting gunakan setiap teknologi dan ilmu teknologi yang kita ada ini. Jangan kita perlekehkan kemudahan itu, sebab Allah dah bagi rukhsah. Allah bagi rukhsah dengan adanya handset, ada video ni, gunakan dengan cara baik mungkin. Dan kemudian pada tahun ini juga mungkin kita tak boleh ke ziarah kubur, tapi tak mengapa. Untuk orang yang telah tiada, malam tu jangan lupa doa. Sepanjang bulan Ramadan yang berbagi hari ini, doakan mereka supaya rohnya tenteram, supaya dicucuri rahmat, dipelihara Allah, dijauhkan daripada azab kubur dan azab neraka. Khususnya kalau ada ibu bapa yang tak ada, macam saya sendiri yang tak ada,
Jangan pernah tinggalkan Al-Fatihah untuk mereka di setiap kali solat kamu. Itu adalah sumber kekuatan mereka di sana. Itu adalah kebahagiaan untuk mereka di sana. Kita dah tak mampu nak salam mereka bila mereka tak ada. Jadi untuk anak-anak yang SK Bandar yang tak ada ibu bapa atau ibu atau bapa yang tak ada, sedih pula nak cerita. Tapi tak apa, untuk anak-anak yang dah keluarga yang tak ada, Cikgu harap jangan sedih. Sentiasa kirimkan Fatihah, sentiasa doakan Allah maghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan berhenti mendoakan mereka sekalipun pada waktu tersebut kita telah tersakit. Apatah lagi ketika Syawal ini mungkin kita agak sedih sebab dia orang tak ada dah. Tapi kita nak kena gembirakan mereka yang di sekeliling kita pula. Kita bertanggungjawab menggembirakan mereka yang masih hidup di sekeliling kita. Jadi kesedihan kita biarlah ketika sujud kita. Pada waktu itulah solat sunat Hari Raya Aidilfitri itulah anak-anak SK Bandar yang tak ada waktu yang kurang manusia baiknya, doakanlah pada sujud tu, nangislah. Janganlah nanti saya sakkan batal pula solat ini. Baik. Sebelum mengakhiri tazkirah yang ringkas ini, setengah jam bersama warga SK Bandar, ingin cikgu ingatkan bahawa pada tahun ini perubahan norma, perubahan gaya hidup kita mendepani wabak pandemik COVID-19 ataupun coronavirus ini, perlu kita praktiskan beberapa perkara yang penting. Beberapa perkara yang penting seperti mana yang telah diberikan panduan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga Majlis Keselamatan Malaysia. Kalau anak-anak boleh tengok dalam internet banyak, jaga jarak sosial. Untuk anak-anak yang baru umur sekarang ni jangan keluar pergi tempat publik. Kalau mak ayah ajak, duduk dalam kereta, jangan keluar. Perlu ingat juga kepada ibu bapa, dalam kereta kena berapa orang. Jangan sumbat 10 orang anak masuk semua, tak boleh. Ikut prosedur yang ditetapkan nanti. Segi seorang 1,000. Macam ada seorang saudara saya dah kena lah. Dia nak tengok kawan dia meninggal, bawa anak dia 6 orang, kena 6,000. Habis cerita. Tak ada. Jadi kena jagalah. Kalau banyak duit tak apalah. Kalau banyak duit bawa lah 10 orang, 20 orang anak tu dalam satu kereta, bayarlah. Nanti kalau kena tangkap bayar. Ceritanya tak payah sampai ke tahap tu. Jadi jaga jarak sosial. Kalau bawa anak-anak, kalau anak SK Bandar, mak ayah ajak keluar, duduk dalam kereta, biar mak ayah keluar. Dan kereta, kunci kereta, jangan tidur, kamu bahaya pula berlaku. Kemudian menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau sanitasi tangan sebelum masuk rumah. Kalau pergi di tempat publik, seelok-eloknya sebelum masuk rumah mandi dulu. Siapa ada toilet kat luar ataupun ibu bapa tak digalakkan sentuh anak, ambil barang, terus ambil anak, terus ambil baby ataupun anak SK Bandar pun. Sila jaga kebersihan diri. Bersihkan, cuci tangan ataupun letak hand sanitizer pun jangan lupa. Kalau keluar daripada keluar beli barang, balik mandi dulu baru jumpa anak. Kemudian memakan penutup mulut dan hidung. Yang ini walaupun banyak pendapat mengatakan bahawa kalau kita tak sihat berpakailah macam itu. Saya galakkan dan saya syorkan semua anak-anak SK Bandar, semua kawan-kawan kita, rakan-rakan guru dan juga KP di SK Bandar, warga kerja SK Bandar, pakailah penutup mulut dan hidung. Pergi mana-mana tempat publik pakai. Untuk Hari Raya Aidilfitri ini, elakkan aktiviti cium-cium, salam-salam, elakkan. Walaupun ia agak kelihatan agak norma baru, dia kelihatan agak janggal, tapi semua faham, orang tua pun faham. Jadi kita membantu mereka untuk memahami keadaan ini dengan mempraktiskan dan juga menerangkan dengan cara yang baik. Praktisnya cara yang lebih baik lah. Baik. Dan kemudian terakhir, ziarah hanya digunakan untuk ahli keluarga dan saudara mara yang ada pertandingan dekat. Dan jangan kita lupa ziarah pada hari raya pertama saja, tak boleh melintas negeri. Kemudian dalam kereta tu pastikan janganlah sampai ramai-ramai. Kalau dapat 4 orang dalam tu ikut je lah.
Kemudian dalam satu rumah berkumpul hanya maksimum 20 orang sahaja, ya. Dalam satu masa. Baik, saya rasa setakat ini perkongsian saya berkenaan dengan COVID-19, Ramadan dan juga Syawal ketika ini, pandemik ini. Semoga ia bermanfaat bukan sahaja kepada diri saya, malah kepada semua rakan-rakan, apatah lagi saya lah, sebab saya yang mendengar, mulut saya dekat dengan telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Khususnya untuk anak-anak SK Bandar, cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat, walafiat, gembira, tenang, tenteram. Belajar jangan lupa, teruskan belajar seperti biasa. Cikgu bagi kerja buat. Kemudian ada masa yang banyak yang lapang ini, bantu ibu bapa di rumah. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Dan juga untuk akhirnya, sebelum saya menutup tirai tazkirah ringkas yang alifti daripada saya, Cikgu Muhammad Rizwan bin Baharudin, atau di SK Bandar yang memanggil saya Ustaz Muhammad Rizwan bin Baharudin, tak jadi masalah, mana-mana satu, sama saja. Saya Siti Mu'alim. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada rakan-rakan guru, dan juga untuk semua warga SK Bandar, termasuk anak-anak SK Bandar yang saya cintai, bukan saja di PPKI, malah semua di Perdana, di Perah, semua. Cikgu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin, kullu aam wa antum bikhair. Cikgu mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Mohon halal makan dan minum. Dan juga moga kita berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang dan Syawal yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Untuk akhirnya, kita sama-sama bermohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemik COVID-19 ini terhenti dan terhapus daripada bumi Malaysia tercinta secepat mungkin, agar kita dapat menjadi hamba Allah yang lebih baik, agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik selepas ini. Untuk akhirnya, akan baik kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal 'Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang dan tak baik itu ataupun mana-mana yang terdapat ketirisan itu daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf sekali lagi. Maka sayangilah diri masing-masing, kasihilah diri masing-masing, dan juga sayangilah mereka sini kita dan kasihi mereka sini kita, kerana kasih sayang itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri.